Pada hari ini kita akan lihat rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Kita akan lihat latihan dalam buku teks muka surat 65 ya, iaitu soalan nombor 4. Sebelum kita lihat soalan nombor 4, ada dua kaedah untuk penentuan untung ataupun rugi dalam rekod tak lengkap, iaitu kaedah perbandingan dan yang kedua adalah kaedah analisis. Bagaimana kita nak pilih kaedah perbandingan atau kaedah analisis? Kita nak pilih kaedah mana yang kita nak guna. Okey, cara untuk memilih kaedah perbandingan kaedah analisis iaitu kita lihat iaitu jualan dan belian boleh cari tak? Boleh cari tak? Belian dan jualan boleh cari tak? Kalau tak boleh, maka kita kena guna kaedah perbandingan. Tapi, kalau jualan dan belian boleh cari, kita boleh cari, maka kita akan guna kaedah analisis. Kita akan lihat soalan 4 muka surat 65 dalam buku teks. Puan Chia, seorang peruncit, telah memulakan perniagaan dengan modal RM25,000. Ini adalah modal awal. Pada 31 Disember, buku perniagaan menunjukkan baki-baki akaun yang ini dibagi baki aset dan liability pada 31 Disember. Dalam maklumat tambahan pula disuruh cari susut nilai, peruntukan hutang ragu. Kemudian nombor 3, pemilik telah memasukkan tunai RM1,500 ke dalam bank untuk menambahkan modalnya. Ini adalah modal tambahan. Dan pada 2017, pemilik telah mengambil tunai sebanyak RM450 untuk kegunaan anaknya. Dan ini adalah ambilan. Baiklah, daripada maklumat diberi pada dalam soalan 4 ini, boleh tak kamu cari jualan dan belian? Tak ada data yang membolehkan kita mencari jualan dan belian. Maka untuk rekod tak lengkap ini kita perlu gunakan kaedah perbandingan. Kaedah perbandingan. Okey. Kita lihat kehendak soalan. Sediakan ataupun cari penyata untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Kita akan lihat dulu penyata untung rugi. Macam mana kita nak cari untung ataupun rugi untuk rekod tak lengkap? Kamu ingat tak lagi cikgu dah bagi kat kamu? Iaitu modal akhir, tambah ambilan, tolak modal tambahan, tolak modal awal, kita akan dapat untung bersih. Langkah yang pertama yang perlu kita cari adalah modal akhir. Macam mana kita nak cari modal akhir? Iaitu cikgu buat dalam bentuk penyata iaitu aset tolak liability. Aset tolak liability, kita akan dapat modal. Di sini kita nak cari modal akhir. Sebelum kita mencari modal akhir iaitu aset tolak liability, kita lihat dulu maklumat tambahan yang diberi. Sebab maklumat tambahan adalah berkait rapat dengan maklumat ataupun untuk mencari modal akhir. Berkait rapat. Kalau ada maklumat tambahan, ianya adalah berkaitan rapat dengan mencari modal akhir aset tolak liability. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah susut nilai lengkapan 10% setahun. Kita cari 10% darab 11,600, kamu akan dapat 1160. Seterusnya, peruntukan hutang ragu 4,500 iaitu akaun belum terima darab kadar 5%, kamu akan dapat 225. Pada 1 Mac, pemilik telah memasukkan tunai ke dalam bank untuk menambahkan modalnya. Ini adalah modal tambahan. Pada tahun 2017, pemilik telah mengambil tunai sebanyak 450 untuk kegunaan anaknya. Ini adalah ambilan. Okey. Barulah kita lihat bagaimana kita nak cari aset, mencari modal akhir. Aset kita yang pertama sekali ialah untuk bank. Bank 28,000. Seterusnya kita ada tunai sebanyak 2,600. Seterusnya kita akan jumpa lengkapan. Lengkapan. Angka kita adalah 11,600. Nampak tak? Tetapi dia ada maklumat tambahan. Yang ni lah. Nampak tak? Lengkapan. Yang ni. Dengan maklumat tambahan, maka kamu kena tolak lengkapan
11,600 tolak susut nilai 1160 dan kita akan dapat 10,440. 10,440 . Seterusnya kita ada inventory akhir 18,210. Seterusnya akaun belum terima. Kamu nampak tak kita ada akaun belum terima di sini? Dan kita juga ada peruntukan hutang ragu. Maka akaun belum terima kena tolak peruntukan hutang ragu. 4,500 tolak 225. Kamu akan dapat 4,275. Okey, seterusnya kita akan ada aset lagi iaitu insurans prabayar sebanyak 300. Okey, dah habis dah. Dah habis, kamu jumlahlah 63825. Seterusnya baru kita tolak liability. Liability kita adalah akaun belum bayar 9860. Nampak 9860 9860. Okey, seterusnya kita kena buat apa? Aset tolak liability, kamu akan dapat 53965 dan ini adalah modal akhir ataupun modal pada 31 Disember. Kalau kamu lihat soalan, kehendak soalan tak minta kamu mencari modal akhir, tapi modal akhir kena cari. Maka kamu tak semestinya membuat dalam bentuk penyata seperti mana yang telah cikgu tunjukkan sebelum ini. Kamu just boleh kira sahaja iaitu modal akhir bersamaan dengan aset tolak liability. Maka kamu senaraikan sahaja aset iaitu tunai di bank 28,000 tambah tunai di tangan 2,600 tambah lengkapan 11,600 tolak susut nilai 1160 tambah inventory akhir 18,210 tambah akaun belum terima 4,500 tapi kamu kena tolak peruntukan hutang ragu dan kamu tambah dengan insurans prabayar. Seterusnya barulah kamu tolak akaun belum bayar dan kamu akan dapatlah ni modal akhir. Jadi kaedah untuk mencari modal akhir sekiranya soalan tak suruh kamu buat, kamu ada dua cara: membuat penyata seperti mana yang cikgu buat sebelum ini ataupun kamu kira sahaja macam yang cikgu tunjukkan yang ni. Cuma kalau kamu buat dalam bentuk penyata dia macam panjang sikit, dia ambil masa sedikit. Kalau kamu buat dalam bentuk macam ni dia adalah ringkas sahaja. Jadi kamu pilihlah yang mana satu yang kamu serasi nak buat. Kita teruskan lagi dengan mengira untung ataupun rugi. Kalau kamu ingat lagi, formula dia adalah modal akhir tambah ambilan tolak modal tambahan tolak modal awal dapat untung bersih, di mana modal akhir kita dah cari dah. Okey, kita buat dalam bentuk penyata. Penyata mengira untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember. Kita cari modal akhir, dah cari dah tadi 53965 tambah ambilan. Ambilan kat mana ni? Dia ambilan dekat sini. Ni maklumat nombor 4 iaitu sebanyak 450. Kemudian kamu jumlahkan 54415. Kemudian kamu tolak modal tambahan. Kat mana kamu nak dapat modal tambahan? Dekat sinilah 1,500. Seterusnya kamu kena tolak modal awal. Kat mana kamu nak dapat modal awal? Kamu ingat tak lagi catatan sini yang 25,000 ni? 25,000 ini adalah modal awal. Okey, kamu jumlahkan 26,500. Kemudian kamu tolak modal akhir tambah ambilan tolak modal tambahan tolak modal awal, kamu akan dapat 27915 dan ini adalah untung bersih. Seterusnya kita akan sediakan penyata kedudukan kewangan. Ini adalah penyata kedudukan kewangan. Ada 3 kolom. Yang pertama sekali yang berada di atas adalah aset bukan semasa. Ada harga kos, ada susut nilai terkumpul dan nilai buku. Okey, lengkapan. Harga dia 11,600. Susut nilai terkumpul adalah 1160. Jadi harga kos tolak susut nilai terkumpul, kita akan dapat nilai buku. Seterusnya aset semasa iaitu inventory akhir 18,210.
Kemudian akaun belum terima, kita ada akaun belum terima kita 4,500. Tolak peruntukan hutang ragu 225 ya. Kamu jumlahkan, dapatkan 4,500 tolak 225. Seterusnya aset yang lain adalah bank 28,000. Kemudian tunai di tangan 2,600. Kemudian ada insurans bayar sebanyak 300. Okey. Dah habis dah ke? Kita jumlahkanlah 53,385. Kemudian tolak liability semasa iaitu terdiri daripada sesatu saja. Bila satu kamu terus buat kat liability semasa iaitu akaun belum bayar, kamu terus masuk kat sini 9860 ya. Jadi aset semasa tolak liability semasa, kamu akan dapat 43525. Ini adalah modal kerja. Okey. Nilai buku aset bekas semasa tambah dengan modal kerja, kamu dapat 53965. Okey. Seterusnya lagi kita tolak dengan minta maaf, kita ada equity pemilik yang terdiri daripada modal awal. Modal awal ni 25,000 ya. Tambah modal tambahan iaitu berapa modal tambahan ni? 1,500. Dapatkan nilai dia juga dulu 26,500. Kemudian kamu tambah dengan untung bersih. Untung bersih kita dah cari dah sebelum ni iaitu 27915. Dapatkan nilai dia 54415. Kemudian barulah kamu tolak dengan ambilan. Ambilan dia berapa tadi ni? Okey, iaitu 450 Kemudian kamu dapatlah 53,965. Nampak tak diimbang? Kalau tak imbang, abaikan. Teruskan kepada jawapan yang lain ya. Dan cikgu pesan sekali lagi, sekiranya kamu dapat titik perpuluhan, buatlah kepada 2 titik perpuluhan ya. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk soalan nombor 4. Kita akan teruskan pula dengan soalan nombor 5 selepas ini. Okey. Assalamualaikum, selamat belajar ya. Okey, bye.